Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ini saya akan go through example bagi chapter 2, bahagian yang kedua. Okay, video sebelum ini kita dah go through teori ataupun introduction kepada part 2 lah. Okay, sebelum saya go on kepada example, kita go through balik tentang skala notation. Di mana skala notation ni adalah berkaitan tentang di mana you ada rectangular component yang you pecahkan kepada paksi X dan juga paksi Y. Okay. So, bila you pecahkan dia akan menjadi Fy. Okay. Jadi Fy. Sekejap. Okay, mana? Okay. You ada Fy, F equal to Fx plus dengan Fy, di mana Fx kita adalah F cos theta. So, kalau cos theta bagi Fx, sekiranya you punya sudut yang ini, iaitu sudut itu daripada paksi X ke direction of you punya force lah. Okay, manakala untuk Fy dia akan jadi F sin theta. Okay, sin theta sekiranya sudutnya berada di sini. Okay. So, kalau ini instead of kita gunakan yang ni, dah faham kan macam mana kalau you tak nak gunakan theta, you gunakan sekiranya soalan kamu tu dia berikan figure kamu bentuk macam ini. Okay, yang macam ini. Okay. So, kalau ada bagi macam ni, terus gunakanlah instead of you gunakan sin ataupun cos. Okay. Okay. So, ini kalau untuk skala notation, let's say lah you ada lebih daripada 2 daya pada suatu coplanar system tu. So, kita akan gunakan penjumlahan daya. Okay. So, kalau you tengok pada figure yang ini. Okay. So, figure yang ini, contohlah kenapa yang ini negatif. Okay. Saya rasa slide ni ada yang salah. Okay, kalau ikutkan, you perasan pada figure yang ini, semua daya tersebut pada kuadran X positif dan juga Y positif. Jadi, untuk yang ini sepatutnya dia akan menjadi semuanya positif lah. Okay, semuanya positif. So, FRX ni bermaksud yang ni adalah penjumlahan. Maksudnya dia punya total forces. Okay, total forces bagi paksi X. Yang ini adalah total forces bagi paksi Y lah. Okay. So, ini adalah pasal skala vector notation yang saya dah terangkan pada video sebelum ini. So, ini kalau you ada lebih daripada 3 lah. Okay, lebih dari 3. Okay. So, untuk chapter 2, kita masih lagi mencari dia punya equilibrium. Dan pada part yang pertama, you cari pun resultant dan juga direction. Okay, resultant di mana kamu menggunakan triangle law dan juga parallelogram law, dan menggunakan formula cosine law dan juga sine law lah. Tetapi untuk part yang kedua ni, kita menggunakan formula yang lain. Okay. Part yang kedua ni adalah rectangular component, you pecahkan pada paksi X dan juga paksi Y. So, formula untuk resultant force dia adalah yang inilah. Okay, adalah yang ini. Okay, dia berbeza lah daripada yang part yang pertama. Okay, you kena cari dulu penjumlahan daya pada paksi X dan juga penjumlahan daya pada paksi Y. Ataupun ini kita boleh tuliskan sebagai summation Fx kuasa 2 campurkan dengan summation Fy kuasa 2. Yang akan jadi Fr. Maksudnya resultant force lah. Dan sudut dia adalah sama. Okay. Maksud yang ini, okay, maksudnya dia kalau lah let's say you dapat nilai Fs negatif ataupun Fy tu negatif, so bila masukkan dalamnya rumus sudut ni, negatif tu diabaikan. Okay, diabaikan.
Cuma kita akan tengok nanti kedudukan bagi kita punya resultant force macam mana. So kita akan go through dia punya example. Okay. So yang ni saya dah terangkan. So kita go through kepada example. Sebab yang semalam tu saya tak terangkan tentang formula resultant force bagi rectangular component. So let's say lah you ada example 2.4. Okay, you ada figure ni. Dia minta kamu determine the X and Y component of F1 and F2 acting on the boom shown in figure. Express each forces as a Cartesian vector. Dia nak dalam bentuk Cartesian vector, iaitu kalau tengok kat sini gambar rajah dia dalam faksi X dan Y. So Cartesian vector kamu dalam bentuk I dan J. So kita akan go through satu-satu. Kita akan leraikan, sebab dia minta kita leraikan setiap daya F1 dan juga F2 kepada X and Y component. So let's say lah kita tengok satu-satu. Okay, let's say kita tengok pada paksi Fx lah. Okay, kalau saya lukiskan semula dia punya free body diagram. Kalau saya kecilkan sikit. So free body diagram dia akan menjadi, tengok macam mana you kena lukiskan. So first ni saya akan buat satu-satulah. Okay, bila nanti you all dah buat practice, you all boleh combinekan kedua-dua daya tersebut. Okay, so kalau saya buat free body diagram bagi saya pakai pen hitam kot, better pasal pakai hitam. Okay, so free body diagram untuk F1. Okey, dan saya ignore dulu daya yang lain, di mana you punya F1 tu berada pada kuadran X negatif, Y positif lah. Okey, so akan berada di somewhere here. So ini adalah 200 Newton bersudut 30 darjah. Okey, sebelum ni yang kita belajar teori yang you tahu. Let's say lah you ada F. Okey, ni F kamu. Let's say ini adalah you punya theta. So kalau you leraikan kepada Fx dan juga Fy. Okay, so Fx tu akan jadi Fx cos theta, Fy sin theta. Itu kalau sudutnya di sini, sudutnya daripada paksi X ke you punya daya. Sekarang you punya sudut di sini, dia mengenai paksi Y. So equation yang ini dia akan terbalik, di mana you punya Fx kamu adalah F1x kamu adalah, since dia berada di kuadran X negatif, so ni akan jadi negatif 200 sin 30. Nampak tak beza dengan ni? Kalau ini dia gunakan cos theta sebab sudutnya di paksi X, tetapi yang ini sudutnya di paksi Y. So dia pada paksi X dia akan jadi sin theta, sin 30. Negatif ni sebab dia berada di kuadran X positif, X positif, X negatif, Y positif. Okay, so untuk F1Y kamu akan jadi positif 200 cos 30. Okay, so ni bila you settlekan this equation, you akan dapat sini 100 Newton, yang ini 173 Newton. Ini akan jadi, kenapa dia lukiskan macam ni? Dia nak beritahu pada pembaca, okey, nak beritahu pada pembaca yang sudut daya ke kiri tu adalah negatif. So dia tak perlu tulis negatif 100 Newton, dia tak perlu, sebab dia dah tunjukkan jawapan sebelah dia yang ke kiri, sudut ke kiri tu adalah negatif. Okey, sebab tu biasanya yang saya tulis, saya akan tulis macam ni. Saya akan beritahu kepada pembaca saya bila saya untuk penjumlahan daya pada paksi X, okey, summation Fx, segala daya, okey, contohnya anak pandai saya, segala daya yang saya buat simbol macam ni, okey, segala daya ke kanan saya dengan saya menggunakan simbol macam ni, saya
ambil dia dalam keadaan positif. So, penjumlahan daya Fx saya adalah mana tadi? Negatif 200 sin 30 darjah bersamaan dengan negatif 100 Newton. Okey. Tetapi okey, sekiranya kalau dia boleh jadi macam ni, saya boleh tulis juga macam ni, 100 Newton dengan menganggap ia ke kiri adalah negatif. So, saya tak perlu pun tulis negatif 100. Saya hanya perlu tulis 100 Newton dalam kurungan ke kiri, anak panah ke kiri. Okey, faham clear Sebab kita akan gunakan kaedah ini dari masa ke masa, sentiasa akan gunakan. Okey. So, kalau saya buat simbol macam ini, anak panah ke atas dengan simbol yang macam ini, saya mengatakan kepada pembaca saya, segala daya ke atas saya bagi paksi X, segala daya vertikal semampu darjah pada paksi X, pada paksi Y, segala daya ke atas pada paksi Y saya adalah positif. So, penjumlahan daya pada paksi Y saya adalah okey, since kalau you tengok ini, okey, mana tadi? Kalau saya leraikan dia begini, dia akan jadi macam ni lah. Yang ini akan jadi you punya. Yang saya hijaukan ni adalah saya punya leraian daya pada Fx dan juga Fy. So, ini akan jadi saya punya F1Y. Ini akan jadi saya punya F1X lah. Okey. So, sama yang tadi, penjumlahan daya pada paksi saya adalah since dia ke atas. Okey, since dia adalah daya dia ke atas, dia akan jadi 200 cos 30 bersamaan dengan 173 Newton. So, since dia ada jawapan dia dalam positif, saya tak perlukanlah untuk tuliskan simbol macam ni. Tak perlu. Okey, sebab dia dah positif. Kalau negatif je baru kita akan betulkan kita punya arah daya tu. Okey. And then, so sekarang ni kita nak tengok pula pada daya F2. Okey, F2. So, sekarang F2, let's say lah, F2 kamu saya lukiskan di sini. F2 kamu dia berada di kuadran yang keempat, iaitu X positif, Y negatif. So, let's say ini dia punya, berapakah sudut dia? Tengok semula, 260. Okey, 260 Newton. Dan dia dah bagi dah sudut macam ni. Ini 13, ini 12 dan ini 5. Okey, betul tak? Cek balik semula. Okey, betul. So, ni adalah F2 kamu. Okey, sekarang ni kalau you perasan pada F2 dia tak bagikan you dalam bentuk angle, dia bagi dalam this kind lah, yang macam ni. Okey, so dia bagi 5, 13 dan juga 12. So, dia bagi kamu dalam bentuk macam ni. Okey, so apa kamu perlu buat? You kena buat macam kesetaraan lah. Okey, so kita akan leraikan dia. So, saya akan keluarkan dia dalam bentuk macam ni lah. Okey, sekarang saya keluarkan untuk nak bagi awak faham. So, yang condong ni 13, ini 12 dan juga ini 5. So, 12 ini mewakili you punya paksi X. Okey, ini adalah paksi X. 5 ini mewakili you punya paksi Y lah. Dan ini mewakili you punya F2. Okey, so kita akan setarakan dia. Kita akan buat dia macam ratio lah. Okey, ratio. So, untuk cari dia macam mana? Kita tahu untuk Fy, okey, ataupun Fx dululah. Okey, segala daya ke kanan saya positif. So, summation Fx saya bersamaan dengan okey, 260 saya darabkan dengan setara dengan paksi X adalah 12. Okey, 12 dibahagikan dengan F2 saya lah.
yang setara dengan F2 iaitu 13. Okey. So 12 saya setarakan dengan yang ini. Okey. So untuk Fy, segala daya yang ke atas saya positif. So summation Fx equal to sekarang kita beranggapan segala daya ke atas kita adalah positif. Tetapi gambar rajah ini, okey, gambar rajah ini force U, bila U leraikan, dia akan berada pada X positif, Y negatif. So dia akan jadi negatif 260 didarabkan dengan setara dengan paksi Y iaitu 5 dibahagikan dengan setara pada U punya daya F2 13. Okey. So nanti you akan dapat jawapan apa? Tengok balik sini. You akan dapat 240 dan juga 100. So ini akan dapat 240, ini akan dapat 100 tu positif atau negatif? So dia akan jadi negatif lah, 100. Okey. Itu kalau kita asing-asingkan dia. Okey, kita akan asing-asingkan dia. So let's say lah you nak campurkan dia. So kalau you campurkan dia, okey, dalam satu coplanar sistem, let's say lah ni ada you punya titik dan saya buat satu warnakan lah, saya warnakan dia sebagai warna yang biru ni. Okey, ini mewakili you punya paksi X. Okey, paksi Y dan juga paksi X. So sekiranya saya lukiskan dia punya daya, you ada sini paksi, ada daya F1, you ada daya F2. So ini adalah 260. Okey, 260. Yang ini adalah 200. Okey, 200. Okey. So dalam satu sistem tu you lukiskan dia punya complete free body diagram, dia akan jadi macam ni lah, dan you akan leraikan dia dalam macam ini. Okey, macam ini. So ni tadi kita dapat apa tadi? Kita akan dapat berapa? 240 240. Yang ni kita akan dapat 100. Okey. Kenapa yang ni dapat negatif 100? So saya bila saya nak betulkan balik, saya tak nak negatif ni, saya akan buat macam ni. 100 dengan anak panah saya ke bawah. Jadinya that's why kat sini akan jadi 100. Kalau you letakkan dia jadi negatif, bermaksud daya ini akan jadi positif. You tak boleh letak negatif sebab ke bawah ni saja, anak panah ke bawah ni dah menunjukkan yang dia berada pada paksi Y negatif. So tak perlulah kita tulis negatif ni. Faham? Sama juga macam ni. Ini akan jadi 100 dan ini akan jadi 173. Okey. So bila you dah leraikan dia pada paksi X dan Y, you boleh buat penjumlahan bagi satu sistem ni lah. Okey, di mana kalau you tulis dia balik macam ni. Untuk yang nisbat, okey, saya asingkan dah supaya tak you faham nampak So you akan buat dia mengatakan ke kanan kamu positif, so penjumlahan daya pada paksi X dia akan jadi apa? Dia akan jadi, saya ambil yang positif dulu. Saya akan ambil 240 positif. So mana lagi daya pada paksi X? Iaitu 100 Kita akan tengok pada paksi X dahulu sebab X kita. So tolakkan dengan 100. Ada apa-apa daya tak pada paksi X? Tak ada dah kan? Dah itu saja. So ni akan jadi berapa? 240 tolak 100 akan jadi 140. Okey, 140 Newton. Okey, habis untuk pada paksi Y. So tengok daya pada paksi F pada paksi Y. Sorry, yang tadi 140 ni adalah penjumlahan daya pada paksi X.
So sekarang saya mengatakan pada pointer saya, ke atas ni positif. Okey. Penjumlahan daripada pasti Y saya adalah 170 ni positif sebab dia ke atas. So 173. Okey, apa lagi daya yang ada? Yang ini. Okey, tolakkan dengan 100. Bersamaan dengan berapa? 73. Okey, 73. So nanti betul satu ni. Okey, 173 sepatutnya 200. Okey, 1. Kalau you nak tuliskan dia. Okey, ini complete kalau untuk keseluruhan daya. Tetapi dia masih tidak menjawab soalan. Dia nak jawab soalan, dia minta kamu pecahkan paksi X dengan paksi Y. So kalau you buat sampai takat ini sahaja. Okey, mana takat ini sahaja. Okey, sudah memadai, tapi masih lagi tidak menjawab soalan sebab dia nak dalam bentuk Cartesian. So kalau saya tuliskan betul-betul, ni F dia akan jadi F1 lah. Okey, F1, ni F2, F2. Okey, cuma yang saya buat ni additional information. Kalau you nak buatkan dia, you nak completekan dia dalam satu sistem koplanar lah. Okey, so sekarang kita berbalik semula kepada realiti. Okey, so saya akan skip dulu yang ini. Okey, saya akan terus ke yang ini. So kalau you tengok, bila you pecahkan dia pada paksi X dan juga Fy, you akan dapati yang inilah. So bila kita nak lukiskan dia dalam bentuk Cartesian. Okey, Cartesian vector. Okey, you ada tadi mana? F1. You akan ada mana? Ataupun fx kamu. Okey, fx kamu akan jadi negatif 100 I. Okay, yang ini dicampurkan dengan paksi X bagi F2, kamu akan dapat 200. Campur 200 J. Ini semua dalam unit Newton. Okey. Untuk paksi Y, you akan ada F2, F1Y kamu adalah 173. Okey, 173. So 173I. Okey, campurkan dengan F2Y. Ni sorry, bukan X, ni adalah Y. Adalah negatif 100. So positif negatif akan jadi negatif lah. 100 sorry 100 J Newton. So inilah jawapan dia untuk yang kita punya example. Okey, so you boleh tengok lah. Sorry, you boleh tengok yang ni. Okey, so yang ni dia nak. Okey, so sekarang kita tengok pada example 2.5. Okey, 2.5 2.4. Ni continue 2.5. Ada silap ni. Terbalik soalan dia. Patutnya ni ada example 2.5. Okey, nanti saya akan betulkan balik lah. So slide yang saya hantar dekatnya WhatsApp group, saya akan betulkan balik. Soalannya di bawah pula, solution ni di atas. Okey, so kalau tengok pada example 2.5, dia kata the link in figure is subjected to two forces F1 and F2. Determine the magnitude. Okay, determine the magnitude and direction of the resultant force. Maksudnya tentukan nilai dan juga direction bagi the resultant force. Okay, kita tahu resultant force since dia adalah rectangular component, pasi X dan juga pasi Y. So FR kamu rumusnya adalah apa? Okay, penjumlahan Fx dikuasakan dengan 2 campurkan dengan penjumlahan Fy dikuasakan 2 punca kuasa. Ini adalah resultant force punya formula, dan untuk dia punya direction iaitu theta sama dengan shiftan. Okey, penjumlahan penjumlahan Fy bagi dengan penjumlahan
fx. Okey, mana tadi? Okey, fy dan juga fx. Okey, itu je lah. Okey, sebelum nak pakai formula yang ini, kita kena carilah ni kita kena cari, ni kita cari. So bila once you dapat cari ni, you dapat masukkan dalam formula. So ini adalah dia punya actual figure. So first thing, solution dia, method pertama, draw free body diagram. Okay, diagram FBD. Okay, FBD. So kalau lukiskan, dia akan jadi macam ni lah. So saya lukiskan dia dalam bentuk merah. Saya leraikan dia kepada ni, akan jadi F1 iaitu 600. Since you punya theta kamu berada pada paksi X, dia akan jadi yang ini 600 cos 60. 30. Yang ini akan jadi 600 sin 30. Okey. So untuk leraian bagi F2, okey, bagi F2 dia punya theta pada paksi Y. So ini akan jadi 400 cos 45. Okey, yang ini akan jadi 400 sin 45. Okey, nampak So lepas you dah lukiskan free body diagram, step yang kedua. Okey, step yang kedua, find summation fx dan juga summation fy. Okey. So first kita carilah summation fx, iaitu apa? Okey, kita akan tengok daya yang ke kanan positif dahulu, barulah kita tolakkan dengan daya yang ke kiri negatif. So yang ke kanan kita adalah, kita nampak apa? Kita nampak 600 pada paksi X. So 600 cos 30. So daya apa lagi tengok pada paksi X? Yang inilah, pada paksi X ataupun yang horizontal. Okay, horizontal. So since dia ke kiri dia akan jadi negatif 400 sin 45. So bila you solvekan, you akan dapat dia, jawapan dia berapa sini? 2368. Okey, 236.8 Newton. Okey, settle. So untuk summation pada paksi Y, you akan dapati kedua-duanya adalah positif. Okey, positif. So saya akan ambil 600 sin 30 tambah 400 cos 45. You akan dapat 528.8. So 528.8 Newton. So nak cari FR adalah penjumlahan FY kuasa 2. Okey, tambahkan dengan penjumlahan FX kuasakan 2. Ini you akan dapat 528.8 dikuasakan 2 campur FX kamu apa? 236.8 kuasa 2 punca kuasa. So nantilah sekali you akan dapat 629. So FR bersamaan dengan 629 Newton. Okey, sekarang dah dapat FR, kita nak tahu kedudukan FR tu ataupun resultant force bagi sistem ni kat mana. So you cari dulu dia punya sudut theta bersamaan dengan shiftan. Okey, summation Fy bahagi summation Fx bersamaan dengan shiftan mana?
528.8 bahagikan dengan 2, 36.8. You akan dapat berapa sudutnya? 67.9. Okey. Sekarang kita nak lukiskan dia. Kedudukan resultant force kamu di mana? Okey. Kalau you tengok asalnya, okey, asal let's say, okey, ini you punya part C. Ini adalah Y dan ini adalah X. Okey. You tengok X kan? So sekarang you tengok you punya Fx dan juga summation Fx dan juga summation Fy. You akan dapati summation F kamu adalah positif, summation Fy kamu adalah positif. Jadi you punya resultant force mesti berada di kuadran X positif dan juga Y positif. Itu di mana? Di sinilah. Di X positif dan juga Y positif. So dia berada di somewhere here. So you lukiskan dia punya kedudukan resultant force dia, iaitu 629 Newton saja. Sekarang sudut ni kat mana? Okey, sudutnya di sinilah. Okey, so sekarang theta kamu adalah bersamaan dengan 67.9. Okey, itulah kedudukan you punya resultant force bagi example yang ini. Okey, settle kan? So tengok kepada example 2.6. Okey, 2.6. Okey, sekejap. Boleh sekejap lambat sikit. Okey. Dia kata apa? The end of the boom O is in figure is subjected to 3 concurrent and coplanar forces. Determine the magnitude and direction of the resultant force. Okey. Yang ini sama macam example 2.5, tetapi kat sini kita ada 3 resultant force. Okey, first dilukiskan dia punya Fibonacci diagram. Okey. Kalau you lukiskan, dia akan jadi macam mana? Okey, dia akan jadi yang ini, yang ini, dan satu lagi yang ini. Okey, so bila saya leraikan dia akan jadi macam ni lah. Okey, so ini 250 Newton, yang ini adalah 200 Newton. So yang kita leraikan ini tadi, ini akan jadi, sebab kat sini dia 45 kan. So bila sudut dia pada part CY, so part CX kamu akan jadi 250 sin 45. Yang ini 250 cos 45. Okey. Untuk yang ni dia dah bagi dah. Yang ni dia bagi macam ni. Okey, dia bagi kamu sini 5, sini 4, sini 3. So instead kita gunakan sudut, kita gunakanlah yang formula yang ni. Di mana untuk yang ini, okey, untuk yang ini dia akan jadi 200. Ini adalah part CX So 200 cari kesetaraan dia, iaitu 4. Okey, 4 bagi dengan ini 5. Okey. So untuk yang ni pula dia pada part CY. So 200 setara dengan part CY adalah 3. Okey. So 3 per 5. Okey. So let's say kita buatlah dia punya penjumlahan daya. Satu lagi sebelum saya terlupa, ni you ada daya ni yang betul-betul horizontal pada pasir X, iaitu 400 Newton. So bila you masuk, ni adalah step pertama, ni step kedua, you cari summation Fx dan juga summation Fy. So dengan mengambil kira daya ke kanan positif,
summation fx adalah kita ada apa? Positif. Kita ada ni. So 250 sin 45. Okey, ditolakkan dengan yang ini sebab dia ke kiri. So tolak 400. Okey, tolak lagi dengan sebab ni pun ke kiri juga. Tolakkan dengan 200. Okey, yang ini. Okey. 200 darab 4/5 bersamaan dengan berapa? Okey, kejap bersamaan dengan, sebab saya terlupa. Ada buku ni. Fx ni dia akan dapat negatif 383. Ni bersamaan dengan negatif 383.2 Newton. Okey. So, untuk summation Fy, kamu akan dapat apa? Kita ambil yang kedua-duanya, you tengok ada positif Ini pun positif, ini pun positif. So, 203/5 tambahkan dengan 250 cos 45. So, nanti you akan dapat jawapan dia 296.8 Newton. Okey. So, kita punya FR adalah apa? Summation fx kuasa 2 campur summation fy kuasa 2 bersamaan negatif 383.2 kuasa 2 campurkan dengan 296.8 kuasa 2. Nanti you akan dapat FR kamu bersamaan dengan 485 Newton. So, theta bersamaan dengan shiftan summation Fy bagikan dengan summation Fx. So, 296.8 bagikan dengan 383.2. So, nanti you akan dapat sudut 37.8. Okey. So, kat mana kedudukan dia? Okey, kat mana kedudukan dia? Okey, let's say you lukiskan kedudukan dia. Ni ada paksi X dan juga paksi Y. Y dan juga X. Okey. So, tengok balik kepada you punya summation Fx dan juga summation Fy. So, Fx kamu adalah negatif dan Y kamu adalah positif. So, dia berada di kuadran yang kedua lah. Yang ini. So, dia akan berada di sini. So, ini adalah you punya FR lah. FR kamu bersamaan dengan berapa tadi? 485. Dengan sudutnya 37.8 darjah. Okey. Kadang dia minta kamu draw the location of the resultant forces. Okey. So, settle untuk example 2.6. Okey. So, nanti maksudnya kita dah habis dan saya dah uploadkan assignment 2 berkaitan dengan chapter 2. So, tolong buat dan praktis sebab chapter 1 dan 2 akan masuk dalam test. Okey. So, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.